Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أن الله تقبل الصلاة والدعاء وإلى أرواح سادتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وأتباعه وإلى أرواح والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج للمسلمين واختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Selawat 10 kali. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wala. Yang bersama Tuan Haji Nasir Bakri, kursi surah Radah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah,
Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia iman dan Islam dapat kita berada di rumah Allah pada subuh Ahad yang mulia ini. Dalam bulan yang mulia kita telah pun masuk bulan Syaban. Hari ini 3 Syaban. Mudah-mudahan Allah memberi kita istiqamah, kekuatan dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepadanya bagi meneruskan momentum ibadah ini sehinggalah bertemu dengan bulan Ramadan, insya-Allah. Dikurniakan kita kesihatan, dipanjangkan usia kita, diberi kelapangan kepada kita dan diteruskan amal-amalan sunat yang kita lakukan pada bulan Rejab sehinggalah terus bulan Syaban. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan kita akan dapat melaksanakan ibadah puasanya pada siang dan tarawih pada malamnya dengan penuh kenikmatan dan keimanan, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah minggu lepas dah khatam dah kitab dah jilid 1 Fiqhul Minhaj, bab solat dan bab ibadah, bab suci dan bab solat. Dalam kitab fiqh ni tuan-tuan, dalam fiqh dia ada 8 jilid. Dia ada 8 jilid. Selain daripada saya yang mengajar, Ustaz Khairul Cik Saleh itu dia jilid yang kelima, khusus bab waqaf, wasiat dan faraid. Jadi nak teruskan jilid yang kedua, kitab dia tak ada. Jadi saya pun saya ambil pendekatan lebih kepada pengulangan yang kita dah belajar. Saya start ajar di surau ini 20 hari bulan 9 2016. Jadi 6 tahun baru 1 jilid. 6 tahun. Tapi tak adalah kita nak ajar semua. Kalau kita belajar di institusi ataupun di pondok, mungkin kita akan belajar semua. Sebab memang budak yang belajar di pondok ni dia memang dipanggil talib ilim. Dia memang belajar semua. Adapun kita untuk orang awam ini, saya lebih cenderung kepada pendekatan apa yang selalu dilakukan, terutama bab ibadah. Lalu tak apa kita mengulang pelajaran yang telah lalu. Pun kita kadang-kadang tak buat juga. Kadang-kadang kita terlupakan. Jadi adalah pengulangan itu lebih baik bagi saya. Walaupun kita dah belajar, tapi lebih baik kita ulang bagi memahirkan, lagi kita memantapkan, mengingatkan. Biar belajar itu sedikit tetapi amalannya banyak. Itu yang saya ambil pendekatan dekat situ. Dan alhamdulillah kitab tafsir pun dah ada ustaz mengajar kan. Asalnya Tuan Haji Jenasih minta ajar tafsir, tapi saya lebih cenderung pada fiqh kan. Akhirnya ada orang tenaga pengajar tafsir. Jadi dekat surau ni alhamdulillah semua bidang-bidang ilmu, bidang fiqh, bidang tauhid, bidang akhlak, bidang tafsir, bidang hadis, semua ada lengkap. Itu yang kita nak. Kita tak mau berat sebelah aja. Fiqh kita dah ada 2 dah, bab solat, kemudian iaitu bab faraid. Kemudian hadis kita dah ada kan. Tambahkan lagi ilmu-ilmu yang ni. Supaya kita banyak dapat ilmu tuan-tuan. Kadang-kadang kita dapat semua, kadang tak mampu kita lakukan semua. Tapi kita dapat banyak, dapat satu yang kita tahu kita amalkan. Maka itu adalah lebih bermanfaat. Kita belajar sedikit tapi kita amal itu banyak, insya-Allah. Baik. Hadis Nabi SAW menyebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang hendakkan kebaikan di dalam kehidupannya, maka diberi kefahaman oleh Allah akan agamanya. Tidak semestinya faham agama ni mesti seorang ustaz, mesti seorang imam. Tidak. Tak kiralah apa saja latar belakang, tapi maksud dia faham agama ni tuan-tuan, dia melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang. Tak kiralah apa latar belakang pun, itu lebih baik daripada kalau dia seorang ustaz pun, tapi kalau dia tak faham, kadang-kadang tak buat pun, jadi satu keaiban lah. Itu yang kita nak. Maka bagaimana? Maka hendaklah dengan belajar. Bila belajar ada ilmu. Bila ada ilmu, insya-Allah dia akan amal berdasarkan ilmu yang diperolehi. Kita nak beramal pun, nak buat ibadah mesti ada ilmu. Tidak cukup dengan mengikut-ngikut sahaja, dengan agak-agak saja, dengan rasa-rasa sedap kita buat. Tidak. Dia mesti yakin. Al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak boleh dihilangkan dengan syak. Jadi kita mesti buat sesuatu dengan ilmu. Apa saja, lebih-lebih lagi ibadah. Kalau tak ada ilmu, lepas tu kita buat, nanti takut ibadah itu sia-sia sebab tidak ada asas ilmu. Baik.
Ada satu kata-kata ulama menyebut tentang fiqh ni tuan-tuan, ilmu fiqh, ya. Dia kata tafaqqah fa innal fiqhu afdalul qaid ilal birri wat taqwa wa'dilul qasid. Dia menyebut belajarlah ilmu fiqh. Disuruh ilmu fiqh. Saya baca ni sebab bila kita belajar ilmu fiqh, jadi setiap ilmu tu semua ada kelebihan tuan-tuan. Setiap ilmu yang kita belajar ni masing-masing ada kelebihan dia. Lalu ilmu fiqh apa di antara kelebihan dia disebut belajarlah ilmu fiqh kerana ilmu yang paling utama membawa segala kebaikan dan taqwa. Paling benar tujuannya. Ini di syair dia lah. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal fiqhi wasbah fil buhuril fawaid. Sentiasalah setiap hari mendapat manfaat daripada ilmu fiqh. Dari ilmu fiqh dan sentiasa mendapat faedahnya. Huwal alamul hadi ila sunanil huda wal husnu yunji min jami'is syada'id. Ilmu yang membawa kepada petunjuk dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ilmu yang menjadi benteng dari segala bencana. Wa innal faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Disebut kat sini seorang yang faqih. Yang faqih maknanya dia tahu tentang ilmu fiqh, yang tahu tentang halal haram. Yang wara', bukan saja dia fiqh, bukan saja dia faqih, tapi dia wara'. Ini yang tak ada ni tuan-tuan. Kadang-kadang ada ilmu, masya-Allah, kita belajar tinggi, ada ilmu tapi tak ada sifat wara' di dalam jiwa. Maka dia tidak memberi manfaat kepada diri tu. Apa yang kita belajar tuan-tuan, lagi banyak kita belajar ilmu, sepatutnya lebih kita tawaduk dengan ilmu. Itu adalah adab dalam ilmu dan adab dalam akhlak belajar. Bukan semakin tinggi, semakin ilmu banyak, maka semakin kita sombong, semakin kita cakap besar. Tidak tuan-tuan, sebenarnya ilmu itu dia akan merendahkan lagi kita punya sifat tawaduk. Seorang yang faqih, yang dah faqih kemudian wara' ni apa tuan-tuan? Wara' ni iaitu dia menjauhkan perkara-perkara syubhat, apalagi perkara haram memang dia jauh. Syubhat pun dia dijauhkan. Maka itu adalah ciri-ciri seorang yang faqih di dalam ilmunya. Wara' dengan ilmunya, maka asyaddu 'ala syaitan min alfin 'abid. Maka dia ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Seorang yang faqih tuan-tuan dan wara', maka dia ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Masya-Allah, 1000 ahli ibadah. Kerana apa? Orang yang faqih, yang faham agama tuan-tuan, dia ibadah tapi dia tahu maksud ibadah itu ikhlas. Adapun itu orang faqih. Adapun orang ahli ibadah, kadang-kadang dia ibadah, masya-Allah, tapi tidak berdasarkan ilmu, lalu ibadahnya menjadi riya, lalu ibadahnya menjadi menunjuk-nunjuk, lalu ibadahnya menjadi tidak ikhlas. Ini yang syaitan dia akan lagi suka daripada orang yang beribadah tapi ilmu tak ada, berbanding dengan orang yang ada ilmu. Itu di antara fawaid, kelebihan kepentingan kita belajar ilmu fiqh. Dan memang disuruh oleh Nabi SAW dalam hadis Arba'in Nawawi yang kedua tuan-tuan, iman, Islam dan ihsan. Kan 3 perkara ini wajib bagi setiap orang individu muslim belajar. Mesti ada darinya ilmu tauhid, yang kedua mesti ada ilmu fiqh, dan yang ketiga mesti ada ilmu akhlak. Ini ilmu asas. Sebelum belajar ilmu lain mesti ada ini. Mesti ada tauhid, mesti ada fiqh, mesti ada akhlak. Baru lepas tu belajarlah ilmu fardu kifayah syar'iyah. Apa dia fardu kifayah syar'iyah? Ilmu hadis, ilmu tajwid, ilmu sirah. Ini fardu kifayah syar'iyah, ghairu syar'iyah. Fardu kifayah syar'iyah. Adapun yang kita ni adalah fardu ain. 3 ni fardu ain. Sebab itu kalau dulu belajar kan, ada kelas apa? Kelas fardu ain kan. Orang ibu-ibu kita dulu, mungkin tuan-tuan bila kelas petang kat masjid surau belajar apa? Ada kelas fardu ain. Fardu ain tu apa? Fardu ain 3 tu lah. Dia mesti belajar fiqh, mesti belajar tauhid, dan dia mesti belajar akhlak. Baru dia sebati dalam pengamalan seorang muslim. Baik. Maka dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi Islam, di pendidikan anak-anak dalam Islam, karangan Profesor Dr. Abdullah Nasir Alwan tuan-tuan, dia ada menyebut dalam kitab tu ada satu syair, masya-Allah, disebut ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhuhun kaman huwa jahil. Kata belajarlah,
ta'allam. Tuan-tuan, kita ni disuruh belajar. Start kita lahir saja kita telah diazankan. Mensuruh dalam azan itu adanya tauhid, adanya fiqh, adanya akhlak. Lalu fa'allam, belajar. Masya-Allah, dah macam mana kita banyak ilmu tuan-tuan, kita tetap disuruh belajar. Sampai bila belajar? Minal mahdi ilal lahdi. Daripada kita lahir hinggalah kita masuk ke dalam kubur, disuruh belajar. Ta'allam, belajar. Falaisal mar'u yuladu aliman. Sebab seseorang itu dia lahir, dia tidak terus alim. Ada lahir terus alim? Tak ada tuan-tuan. Memerlukan proses pembelajaran. Lalu dia suruh kita belajar. Belajar sampai mana? Sampai mana? Selagi nyawa ada di badan, maka belajarlah tuan-tuan. Walaisa akhuhun kaman huwa jahil. Begitu juga dilahirkan, dia bukan seorang yang jahil. Ada orang bayi yang lahir, oh ni budak ni memang tak pandai ni. Ada? Tidak ada. Semua dia semua tak tahu sama ada pandai atau tidak, tapi dia suruh belajar. Wa innal kabiral qaum la ilma indahu saghir idzal tafaz indal mafahil. Dan disebut kat sini wa innal kabiral qaum, seseorang pemimpin itu tak kiralah di dalam satu keluarga, di dalam satu organisasi, di dalam masyarakat, di dalam negeri, di dalam negara, la ilma indah. Sebut sekiranya seorang pemimpin itu tidak ada ilmu pada dirinya, saghir idzal tafat alaihil mafahil, maka dia akan dipandang rendah. Kerana apa? Dia akan dipandang saghir. Saghir ni dipandang rendah kerana la ilma indahu, tak ada ilmu. Jika dia duduk bersama dengan orang-orang yang berilmu, walaupun dia seorang pemimpin, tetapi bila tak ada ilmu, dia duduk dengan masyarakat yang berilmu, maka dia akan pandang tidak ilmu. Ini satu pengajaran untuk kita tuan-tuan daripada syair ini. Suruh kita senang belajar. Mudah-mudahan dengan belajar kita mendapat ilmu, dapat kita amalkan, insya-Allah. Itu sedikit sebagai muqaddimah lah, ataupun tasji', motivasi untuk saya lah tuan-tuan, untuk saya dan kita semua. Mudah-mudahan kita sentiasa belajar, masya-Allah. Selagi kita surau ni ada kelas-kelas, adalah tuan-tuan, belajar ni tidak cukup, bukan sekadar kita nak ni, cukup kita duduk, kita mendengar. Proses belajar itu banyak, bukan sekadar kita membaca, bukan sekadar kita menulis. Dengan mendengar pun kita akan dapat ilmu. Baik kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lil ilmi wala takun khamisan fatahliku. Nabi sebut jadilah kamu orang yang berilmu, au muta'alliman ataupun orang yang belajar ilmu, au mustami'an ataupun orang yang mendengar ilmu, au muhibban lil ilmi ataupun orang yang suka kepada ilmu. Dia suka kan, suka tu terpulang macam mana, nak belajar ke, nak membaca ke, nak apa kan, suka. Wala takun khamisan, tapi jangan jadi yang kelima. Jadi orang pandai pun tak mau, orang belajar pun tak mau, mendengar ilmu pun tak mau, suka ilmu pun tak mau, maka dia akan musnah, akan hancur, tak ada apa-apa tuan-tuan. Untuk diri saya lah tuan-tuan, insya-Allah. Jadi saya ulang balik daripada kitab Fiqhul Minhaj, saya ambil pada arkanus salat lah, rukun salat. Cuma kali ni saya pakai buku hijau lah. Dulu saya pakai buku warna coklat tu kan, asal-asal dulu sebelum ada buku ni. Jadi saya tengok buku tu dah banyak-banyak conteng je, jadi saya pakai buku ni lah. Buku ni pun surah Wada kan, jadi ambil manfaat lah daripada buku ni, insya-Allah. Baik, termasuk sedikit tak apa, arkanus salat, iaitu rukun-rukun salat. Ulang lagi ustaz. Ya, ulang lagi lah. Tu 6 tahun lalu tu, baru mula 6 tahun lalu ni ulang balik ni. Agaknya 6 tahun lagi khatam kot. Darab 8. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, dapat belajar, insya-Allah. Baik, tak apa tuan-tuan. Yang penting berkat, yang penting ilmu tu berkat dalam jiwa. Berkat ni lain tuan-tuan. Berkat ni tak semestinya khatam ni baru alhamdulillah berkatnya. Ya, itu satu faktor, tapi berkat ni bukannya habis baru dapat berkat. Selagi tak habis tak dapat berkat, tidak. Bila dia ikhlas, ada belajar, kemudian dia amal, apa yang dia dapat, itu berkatlah namanya. Berkat ziyadatul khair, dia bertambah apa? Kebaikan tu bertambah. Oh, dulu tak tahu tapi dah tahu, dia amal. Itu berkatlah. Tapi belajar banyak, khatam kitab 2-3 tapi tak buat-buat.
maka tidak ada manfaat, tidak ada keberkatan. Itu sebenarnya maksud berkat, tuan-tuan. Masya-Allah. Tapi orang kahwin, kalau orang kahwin tu berkat tu yang bawa balik tu kan. Itu berkat. Ini berkat ni dalam tambah kebaikan, apa saja yang bertambah kebaikan itu adalah keberkatan. Baik. Kita masuk arkanus salah, rukun sembahyang. Allahu Akbar. Baik, saya baca. Rukun ialah bahagian asasi daripada sesuatu benda, seperti dinding yang merupakan salah satu bahagian asasi bilik. Oleh itu, bahagian asasi salat ialah rukun-rukunnya, seperti rukuk, sujud dan seumpamanya. Sembahyang tidak akan berlaku dan tidak sah kecuali semua bahagian asasi sembahyang telah sempurna dan dilakukan secara tertib sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada Jibril alaihi salam, kan. Ini sembahyang. Satu-satunya ibadah yang direct daripada Allah kepada kita iaitu salat. Melalui siapa? Melalui junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan, semua ibadah melalui semua ilmu melalui Jibril alaihissalam, melalui perantaraan wahyu. Tetapi salat ini masya-Allah istimewa kerana dia direct daripada Allah terus kepada Nabi. Terus kepada Nabi tanpa ada perterang. Betapa maknanya betapa penting, betapanya besar bab ibadat salat, kan. Sehingga kan disebutkan dalam hadis awal-awal besok yang akan ditanya dekat akhirat pada seorang hamba itu adalah salat, kan. Inna awwalu ma yuhasibu 'abdihi yaumal qiyamah as-salah. Kalau baiklah salat dia dekat dunia, insya-Allah baiklah semuanya. Tetapi kalau buruk, rosak salat dia, maka dia tak tengok amalan yang lain. Maka termasuklah amalan yang rosak. Insya-Allah orang yang jaga salat, tuan-tuan, dia akan baik dia punya amalan dia. Amalan dia akan baik, bukan sahaja ibadah yang lain, tapi kehidupan dia baik. Insya-Allah, dia baik. Baik, tuan-tuan. Dari kehidupan dia, keluarga dia, anak-anak dia, pencarian dia. Masya Allah, itu janji Allah. Jaga salat. Tapi kalau kita tak salat, kita buat benda lain, mesti tidak akan elok. Kerana asas dalam ibadah itu adalah salat. Yakinlah, tuan-tuan, kan. Sebab itu Nabi suruh yang pertama anak-anak ni apa? Dia suruh kita ajar anak-anak ni apa? Dia suruh kita ajar anak salat, betul tak? Muru auladakum wahum sab'ina sinin. Suruh anak kamu dirikan salat ketika umur 7 tahun. Tengok betapa pentingnya ibadah salat anak-anak yang lain, kan. Secara tak langsung dia akan mengaji, tapi disuruh yang pertama ialah didik anak adalah salat. Pada umur 7 tahun disuruh salat. Dan pada umur 10 tahun kalau dia tidak salat, maka disuruh didik dengan memukul. Wadribuhum wa hum 10 sinin. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan umur 10 tahun disuruh anak lelaki dan anak perempuan supaya pisahkan tempat tidur. Sebab itu dalam rumah, dalam pembinaan asas keluarga pun, kalau rumah biarlah lebih daripada 3 bilik. Bilik ibu bapa, bilik anak lelaki, bilik anak perempuan. Itu asas, kan. Kalau 2 tu tak cukup lah. Sebab bila sampai satu peringkat mesti asing, tak bolehlah daripada kecil itulah satu bilik kumpul sampailah ke besar. Kat situ, kan, sebab kat situ dah anak-anak yang telah balik, maka dia ada pengetahuan tentang aurat, maka kena asing. Itu Islam ajar. Daripada pembinaan asas dalam keluarga, maka disuruh salat. Kalau tak salat, maka boleh dipukul dengan didikan, ya. Dengan didikan. Alhamdulillah. Anak-anak kalau anak-anak yang kecil datang, saya sekarang tengok bagus ibu bapa dia, anak-anak ni ikat hati dia dengan masjid. Bukan saja, kan Nabi sebut 7 golongan yang mendapat naungan oleh Allah, kan, mendapat naungan oleh Allah pada hari yang tak ada naungan. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya sentiasa dengan masjid. Kalau tak pergi masjid ni, kalau sembahyang kat rumah rasa tak sah. Masya-Allah, tahniahlah. Kalau ada anak-anak bawa, tuan-tuan, tak apalah dia main tu tak apa, tapi hati dia kan dengan masjid. Masya-Allah. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salat satu perkara yang penting. Walaupun kita dah setiap dia kecil sampai besar pun salat, kena belajar lagi. Ya, memang belajar lagi. Tetap kita belajar, tuan-tuan. Kalau tak bukan untuk kita pun untuk
keturunan ahli keluarga kita, zuriat kita, insya-Allah. Kalau kita datang ke masjid, insya-Allah dia memberi kesan kepada anak-anak akan datang. Besok anak-anak pula dia akan turun kepada cucunya, kepada zuriatnya, maka dia akan terdorong untuk datang ke masjid ataupun ke surau, insya-Allah. Bagus sebenarnya. Baik. Secara kesimpulannya, sembahyang ada 13 rukun, kan? 13 rukun lah, 13 rukun. Walaupun dalam setengah kitab ada sebut 17. 17. Kitab Yaqutun Nafis ada disebut dia masukkan apa yang 3 lagi tu dimasukkan tamaninah. Tamaninah. Tapi kita daripada kecil rasa sampailah sekarang ni kalau dalam kitab pun dia ambil 13. Baik, yang pertama niat. Hari ni kita bahaskan niat saja. Niat. Niat apa dia? Niat ialah qasad. Niat ialah qasad, melakukan sesuatu yang disertai di awal perbuatannya. Tempat niat kat mana? Tempat niat dekat hati, bukan dekat mulut. Mulut itu ialah lafaz bagi menghadirkan hati. Tapi asas niat itu adalah di hati. Mahalluha qalbun. Tempat niat ialah di hati, tuan-tuan. Baik. Seperti mana hadis Nabi SAW menyebut innamal a'malu binniat. Ini hadis dalam kitab Arba'in Nawawi yang pertama-tama sekali. Kalau tuan-tuan belajar kitab, ada tengok kitab kuning, kitab pondok kan, kalau ada pergilah tengok yang pertama-tama lepas lafaz bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kemudian dia masukkan yang pertama, iaitu innamal a'malu binniat. Pertama dia nak beritahu, nak ajar kepada penuntut ilmu itu apa tujuan dia nak belajar ilmu, maka kena perbaharui, kena betulkan niat. Adakah dia belajar ilmu itu untuk mendapat ilmu, untuk berdebat dengan orang alim, ataupun dicari ilmu untuk mencari pengaruh, ataupun dia mencari ilmu untuk merendahkan orang-orang yang tidak ada ilmu. Dan satu hadis menyebut sepatutnya kita belajar adalah belajar sesuatu ilmu adalah kerana Allah. Tapi kalau bukan kerana Allah, hanya kerana 3 ini, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, maka besok dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya kerana niatnya telah salah. Tuan-tuan, maksudlah saya bila belajar ni, tuan-tuan, hendaklah kita betulkan niat. Mengajar ni untuk apa? Untuk diri sendirilah. Saya ajar ni pun untuk saya dahulu. Walaupun dah belajar, tapi belajar lagi, mengajar kemudian untuk diri kita mengamal. Kadang-kadang amal tu yang tak ada, tuan-tuan. Belajar ya, mengajar ya, tapi nak amal pun kadang-kadang tak terbuat. Auzubillah, tuan-tuan. Baik, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya sesuatu amalan itu berdasarkan kepada niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang tu apa yang diniatkan. Kalau diniatkan baik, dapat pahala walaupun dia belum belajar lagi. Hari ni nak pergi belajarlah untuk ilmu, belum belajar, Allah dah tulis 1 pahala kepadanya. Kalau dia belajar, maka Allah bagi lagi 10. Berbeza dengan kejahatan. Dan kejahatan, tuan-tuan, dalam hadis Nabi, dalam hadis Arba'in Nawawi ada sebut, ada 2 orang, dia niat satu, kalau dia niat nak buat baik tapi belum buat, niat saja dapat pahala 1, buat dapat 10. Berbeza kalau dia niat nak buat jahat. Ada juga, ada orang kadang-kadang dia ada niat juga, dia nak buat jahat kan, niat nak buat jahat pun dia niat juga, subhanallah. Tapi Allah tak tulis kejahatannya. Bila dia dah buat, baru dapat 1 kesalahan. Nampak begitu? Maha pemurahnya Allah, dia tetap memberi yang baik. Walaupun kita orang ada niat untuk melakukan kejahatan, tapi Allah tak tulis lagi. Melainkan kalau dah buat, barulah berbeza dengan kebaikan. Begitulah tentang kebaikan. Sebab itu kita niat. Walau bagaimanapun, jangan asyik niat je. Asyik niat je. Niat solat. Niat solat pakai niat. Lagi kan jauh. Niat solat je lah. Tak boleh lah kan. Niat solat, ini solat, niat je lah solat zuhur, tapi tak solat, tak jadi juga, tak boleh. Dia kena niat solat, akan nak solat datang awal contohnya. Kalau macam tu, tuan-tuan, kita masuk je awal tahun terus niat untuk setahun solat, alhamdulillah dah selesai, tak payah lagi solat, saya dah niat. Biar sesat tu semua tu. Allah Akbar. Baik, niat sembahyang mesti disertai dengan ketika takbiratul ihram.
Ini bermaksud ketika melafazkan takbiratul ihram, hatinya dalam keadaan sedar dan tumpu kepada qasad untuk melakukan sembahyang, di samping ingat akan jenis dan fardu sembahyang yang hendak didirikan, dan tidak disyaratkan menyebutnya dengan lidah. Okey. Okey, tuan-tuan, ni untuk takbiratul bila ni? Ni untuk solat ni, untuk solat. Setiap niat bergantung berbeza dengan ibadah. Niat itu bergantung dengan ibadah. Solat kita nak niat ketika hendak mendirikan, bukan Kang Zuhur Kang solatlah. Okey, bukan begitu. Lepas tu tak sembahyang. Dia mesti niat terus laksanakan. Dan bila? Ketika takbiratul ihram kan, usalli. Ini yang kat mulut tu, kat lidah tu, usalli itu adalah lafaz. Adapun niat dekat hati ketika mana? Ketika kita takbir kan, Allah. Waktu niat kita berjalan, saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. 3 rakaat. Kadang ustaz panjanglah ustaz. Saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Taala panjanglah. Nanti saya beritahu untuk fardu ni, untuk solat fardu je 3 je perkara yang diperlukan. 3 saja. Terangkat dia punya niat. Jadi nak beritahu waktu niat salat tu kat mana? Kat takbir kan, Allahu Akbar. Kat situ maksud Allah. Sebab itu kadang kita dengan tenang kan, tak Allahu Akbar, ada macam tu, tak ada kan, kerana kat situ kita sedang menghayati niat tu tadi kan, dalam hati. Adapun lafaz dekat mulut tu, usalli fardha maghribi salata rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, menghadirkan. Tapi kalau kita tak sebut, boleh tak? Tak sebut, diam je, Allahu Akbar, boleh tak? Boleh. Ini adalah sunnah. Usalli, kita pun dah ada biasa kan, daripada sekolah pun baca usalli fardha. Jadi seolah-olah kalau tak sebut tu tak sah. Sebenarnya itu adalah sunat. Sunat bagi menghadirkan niat. Jadi kita kena sebut usalli. Kalau tidak kita rasa kosong. Yang pentingnya ketika lafaz takbir Allahu Akbar, hadir hati. Allahu Akbar, kan, itu dengan tenang. Tak ada Allahu Akbar kan, Allahu Akbar memang tak boleh, cepat sangat. Jadi Allahu Akbar. Dan biasa kalau saya tengok, kita kalau solat, kebanyakannya kita akan mulakan kat mana lafaz Allah tu? Pada Allah, kat sini kan, kat sini kita. Sebenarnya ada 3 cara. Boleh kita lakukan 3 ni kan. Kita boleh lakukan. Yang pertama, ada orang kita biasa kita buat macam mana? Kita buat Allah, saya pun sama jugalah. Allahu Akbar. Betul kan? Itu cara pertama. Cara kedua bagaimana? Mula daripada bawah kan. Allah, dia mula daripada bawah. Allahu Akbar. Dia habis akbar dekat sini. Itu dia buat sini. Salli fardhu maghrib. Allahu Akbar. Okey, kat sini. Itu cara kedua. Cara ketiga, daripada awal takbir, kemudian dia beri, terus dia di tengahnya. Allahu Akbar. Itu 3 cara yang dibolehkan sebenarnya. Okay? Cara takbiratul ihram. Itu yang sunnah lah. Yang sunnah, yang ada dalam kitab. Ada orang tak angkat takbir pun, kan? Dia tak angkat takbir, dia terus je Allahu Akbar. Ni malas lah senang cakap. Malas. Minta maaf lah kan, malas lah. Tak tahu kalau faham mazhab lain. Tapi mazhab Syafi'i ini adalah sunnah. Lalu kenapa tak buat? Kan? Allahu Akbar. Macam ni je kan. Sembahyang ke tidak ni kan? Kita tak ada kat takbir pun. Kita dah biasa begini kan. Ada yang tak angkat langsung. Allahu Akbar. Tapi tegak je. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Walaupun boleh. Tapi kita telah membuang sunnah-sunnah di dalam solat kan, dalam perbuatan solat kita buang, rugilah kan, rugi. Padahal kita kena ambil sepatutnya perbuatan sunnah tu banyak, tapi kita buang pula, jadi kurang. Sebab kita solat ni tuan-tuan, kenapa kena buat amalan sunnah dalam solat? Sebab kita confirm belum tentu orang mampu untuk khusyuk 100%. Saya lah belum mampu setiap orang sembahyang tu A sampai Z dia khusyuk, belum. Jadi yang tak khusyuk tu ditampung oleh amalan-amalan sunnah yang kita buat perbanyakkan, baru dia akan jadi. Itu pun kadang tidak sempurna, tapi kita usaha untuk dapatkan kesempurnaan dengan solat, melaksanakan semua amalan sunnah. Jadi kita kena buatlah. Baik. Okey. Baik. Kemudian
hukum niat ni tuan-tuan, hukum niat ni untuk ibadah solat. Adapun berbeza ibadah lain, niatnya pun berbeza. Kan? Kalau kita puasa, sebulan lagi nak puasa insya-Allah. Bila nak puasa tu niatnya bila? Kejap lagi nak puasa baru niat ke? Tidak. Malam tu baru niat, betul tak? Maka niat juga membezakan ibadah dengan adat dan juga membezakan martabat ibadat. Kalau puasa wajib, ya malam. Besok nak puasa, malam tu mesti niat. Wajib niat. Kan? Puasa sunat? Tidak. Bila? Besok pun boleh. Sebelum matahari tengah-tengah. Dengan syarat tak makan, tak minum. Tapi kalau dah kena tertarik, tercanai, alamak nak puasa. Allah, lupa lah. Tak payahlah. Sunat je. Saya dah niat tapi dah kena tertarik pula kan. Tak ada. Itu berbeza, nampak? Membezakan martabat ibadah. Puasa wajib malam tu. Kalau besok baru nak niat, walaupun dia tak makan, tak minum, kan? Alamak, lupa lah malam tadi. Maka dia wajib tahan tapi tak sah puasa lah, gitu kan? Dia kena ganti sebab tak niat, tak ikut. Itu dia niat, tuan-tuan. Baik. Baik. Kemudian syarat untuk niat ni, tuan-tuan, dalam niat ni dia ada 7 hukum. Dia ada 7 hukum. Hakikatun, hukmun, mahallun wa zaman, kafiyatun, syartun wa maqsudun hasan. Baik, hakikat niat tadi dah ada ta'rif. Hukum niat dah kita tahu. Hukum niat mesti biasanya di awal ibadah. Sama ada awalnya tu jauh ataupun kejap lagi nak buat, dia mesti dekat awal. Kemudian kaifiyah, cara niat bergantung kepada cara ibadah yang dilakukan. Kemudian syarat niat. Syarat niat ni ada 6. Syarat niat mesti yang pertama Islam. Mesti orang Islam. Kalau orang bukan Islam, dia niat kadang-kadang aku niat nak bersedekah lah, tapi dia bukan Islam. Aku niat nak sedekah dekat surau. Bukan Islam kan? Nak sumbang lah apa-apa untuk surau kan? Sah tak? Tidak sah. Sebab dia tidak Islam. Itu syarat niat mesti kena juga. Bukan asal dia niat je dapat pahala walaupun dia bukan Islam. Tidak. Orang bukan Islam kalau dia niat baik pun macam mana, dia tidak mendapat pahala kerana dia akidahnya tidak beriman kepada Allah. Maka bagaimana nak dapat pahala? Yang kedua, dia mesti memayyiz. Mesti kanak-kanak itu dah memayyiz baru dia sah. Kalau dia mendirikan salat, dia sah, tuan-tuan, walaupun dia belum balik, tapi dia telah memayyiz. Memayyiz ni apa? Memayyiz ni maksud dia boleh membezakan antara kanan dan kiri, boleh membezakan pertanyaan, kan? Kalau kanak-kanak umur biasa, kalau kita tanya siapa nama, dia kata belum makan, belum memayyiz lagi tu kan. Tinggal kat mana, tak tahu kan. Jadi kanak-kanak. Tapi kalau tanya dia tak tahu, itu dah memayyiz. Sah kalau dia salat, dia sah, kan? Tidak semestinya balik. Yang ketiga, dia mesti ada ilmu tentang niat. Orang yang berniat tu dia mesti ada tahu ilmu tentang niat. Bagaimana niat dia mesti tahu, baru dia jadi sah. Syarat dia tu. Kemudian dia tidak mengaitkan niatnya dengan benda perkara yang menafikan niat. Contoh, sebagai contoh, dia mengaitkan, contoh dia dalam solat. Dia kata dalam solat ni, kalau aku solat ni tengah solat, kalau korang ni solat kat rumah, kemudian kalau ada orang bagi salam ni kang, kena jawab salam. Contoh begitu. Dia dah kaitkan kan. Jadi tengah sembahyang tiba-tiba orang bagi salam, Assalamualaikum, tapi dia sembahyang, maka niat dia telah dinafikan dengan kata-kata dia tadi, maka tidak sah salat itu. Dinafikan dengan sesuatu yang memisahkan niat. Tak boleh walaupun dia tak jawab salam, tapi dia kata kalau orang datang ni kang, aku nak kerja ni kan, kata orang datang ni kang nak pergi ni, tapi orang tu datang lambat, tapi di dalam solat lagi, pada rakaat terakhir, tapi tengah sembahyang tiba-tiba dengar orang datang, Assalamualaikum, sikit lagi lah, habiskanlah. Maka dah batal dia punya salat kerana dia telah kaitkan niatnya dengan perkara yang lain. Okey, itu maksud dia. Kemudian tidak niat, yang akhir tu dia tidak ada niat, boleh keluar niat dia tu ada detik untuk murtad. Nauzubillah kan, murtad. Tuan-tuan, murtad ni boleh jadi dengan 3 perkara, tuan-tuan. Dengan niat, dengan lafaz, dengan perbuatan, kan? Niat dia, dengan niat. Kalau kita ucapkan aku duduk
aku luar Islam pun lagi bagus lah, rasa tak terikat. Tu kenapa tu? Tengah lafaz jatuh. Memang kalau ikut hukum fiqh tu, dengan perbuat sebutan je jatuh hukum dia, murtad lah. Aku rasa kalau luar Islam lagi dengan keluar Islam ni rasa best lah. Kalau Islam ni rasa terkongkong, misalnya kan kata-kata itu dah boleh jatuh hukum murtad. Hukum murtad. Walaupun tak ada contohnya ada kat hitam putih kat surat dia telah keluar Islam, tidak. Itu je dah cukup. Sebab itu kena hati-hati dalam ucapan. Niat pun sama juga. Apalagi perbuatan yang zahir, maka jatuh hukum murtad. Allahu akbar. Kemudian maksud ataupun tujuan dia, niat yang terakhir adalah untuk membezakan adat dan ibadah, kan? Adat dan ibadah. Adat dan ibadah. Adat, contoh kita mandi setiap hari, tapi mandi kita tak ada niat, maka jadi adat. Tapi kalau hari Jumaat kita mandi juga, tapi dengan niat, maka dapat ibadah pahala. Sebab itu penting. Walaupun kita ada orang tanya, Ustaz, kalau niat setiap hari saya niat mandi, itu saya niat mandi wajib, boleh? Tapi saya bukan janabah, tapi saya nak niat mandi wajib, boleh? Baguslah saya kata. Sebab bila janabah ni dia membersihkan semua. Bagus. Tak ada, Ustaz, saya niat je tapi bukan janabah kan. Tapi setiap hari saya niat. Saya niat setiap hari pagi tu saya mandi, saya mesti niat mandi janabah. Baguslah, tak ada masalah. Tak semestinya bila janabah baru nak niat. Boleh, tak ada masalah. Dapat pahala. Mungkin dia nak niat sunat hari Khamis, hari Sabtu contohnya nak niat sunat mandi, tak ada apa niat. Kalau hari Jumaat tu ada juga niat untuk mendirikan fardu Jumaat, lalu dia tiap hari dia niat mandi janabah. Itu dapat pahala. Boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Kemudian dia membezakan martabat ibadah tadi kan. Tujuan niat membezakan contohnya ibadah sunat dengan ibadah wajib. Mesti ada niat. Lalu kalau kita sentiasa berniat yang baik, maka insya-Allah beroleh pahala. Kadang-kadang kita belum tentu nak buat benda tu, tapi niat tu dah ada kan. Niat tu dah ada, kita dah dapat pahala kan. Nak niat sedekah, belum lagi sedekah, dah niat, Allah dah bagi tulis satu, tapi kita bersedekah kemudian kita dapat lagi pahala. Itu pentingnya niat. Sebab itu niat, kalau kita niat apa yang tak dapat kat pahala tuan-tuan. Dalam ibadah ni apa je kita niat semua beroleh pahala. Hatta kita niat nak tidur pun dapat pahala. Dengan niat tidur itu boleh menyegarkan, kalau aku bangunkan aku boleh buat ibadah, dapat pahala. Apa? Semuanya beroleh pahala kalau kita buat dengan niat. Sebab itu walaupun kita tak buat, kita niatlah benda yang baik. Jangan niat benda yang tak baik dah lah kan. Niat benda yang dilarang oleh Allah kan. Walaupun dia boleh juga niat, tapi niat yang tak elok, lalu salahlah di sisi Islam kan. Jangan ada sedikit pun niat untuk buat perkara yang tak elok. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Wallahu alam. Okey, hari ni niat saja. Insya-Allah akan datang tengoklah bicara tentang seterusnya lah, berdiri dengan betul. Ni ulang balik tuan-tuan. Ini saya ulang baliklah perkara tentang niat dalam ibadah betapa penting. Ada satu kisah dalam kitab Sirus Salikin tuan-tuan, kisah dua orang saudara. Yang seorang ni dah ibadah 20 tahun. Yang seorang ni adiknya setelah buat maksiat 20 tahun. Maka yang abangnya tadi didatangi oleh syaitan. Lalu dibisikkan oleh syaitan ke hatinya. Dia berkata, kau 20 tahun dah ibadah. Kau daripada muda sampai sekarang asyik ibadah. Kau tengok adik engkau, dia merasai kenikmatan dunia. Kau ibadah saja. Kau tak merasa pun, sedangkan hidup tak lama. Tengok syaitan dia punya bisikan, abang dia tadi dah ibadah 20 tahun, terdetik. Ya tak ya juga. Buat ibadah. Kau buat sedikit saja ikut macam adik kau, kemudian kau buatlah benda baik. Kan? Sikit je. Yang ni 20 tahun kau ada ibadah, sudah tentu boleh menampung kau punya kesalahan. Syaitan tengok. Sebab itu ahli ibadah. Sebab itu kata ahli ibadah ni syaitan senang. Kerana apa? Dia tidak ada ilmu dalam ibadah. Lalu terus dia berubah. Ya tak ya juga. Kalau ikut macam adik aku sekejap je, kemudian aku taubat balik. Yang adiknya tadi terdetik hatinya, 20 tahun bergelumbang dengan maksiat, lalu dia teringat abangnya 20 tahun ibadah, terdetik artinya abang aku confirm syurga, aku ni neraka lah jawabnya, sebab satu kebaikan pun tak ada. Lalu detik hatinya, aku nak macam abang aku lah, nak ibadah. Yang abang tadi, aku nak buat sikit maksiat lah, niat sikit je. Dia takdirkan Allah bila bertemu,
dekat tangga dalam kitab tersebut bertemu dekat hadapan rumah, kemudian mereka bertembung. Bertembung, takdir Allah, kedua-duanya meninggal. Mati tuan-tuan. Ini nak jadikan kisah dan pengajaran. Meninggal. Lalu bila meninggal, maka malaikat rahmat dengan malaikat azab ni bergaduh. Disebut kat situ, nak masuk kat orang ni kat bahagian mana? Dia ibadah 20 tahun tapi tak buat maksiat lagi. Tapi diakhiri dengan niat nak buat maksiat. Yang adiknya tadi ibadah maksiat 20 tahun tapi tak buat ibadah langsung pahala, tapi akhirnya niat dia nak buat kebaikan. Lalu yang mana akan masuk? Maka diakhiri seseorang itu dengan niatnya. Lalu walaupun dah 20 tahun ibadah tapi akhirnya niat dia untuk maksiat, dan itu yang terakhir, akhirnya tempatnya na'udzubillah. Sedangkan adiknya walaupun maksiat 20 tahun tapi niat je nak buat baik, niat saja, maka tempat yang baik. Begitulah contoh betapa pentingnya ni niat, tuan-tuan. Lalu kita jangan ada detik dalam melakukan perkara yang tak elok. Sayang kepada saya, wallahu alam. Ya, sampai sini insya-Allah yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada diri saya lah. Mudah-mudahan Allah beri kita istiqamah untuk belajar ilmu, memberi kita ilmu berberkat dan manfaat. Wallahu alam. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما، نهزى بالخير ونفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقبل رضا منك العيون، وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر وأنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفا، وعلى مصاب الغرر، اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعل ممن خالف أمرك وعصى، وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.